Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan membincangkan bab 7 merancang pengendalian perniagaan merupakan tajuk akhir dalam buku teks kamu di tingkatan 5. Okey, apa yang kamu perlu capai? Ada 4 perkara, iaitu pertama dapat menyatakan definisi rancangan perniagaan. Yang kedua, dapat menjelaskan kepentingan menyediakan rancangan perniagaan. Yang ketiga, dapat menghuraikan format ataupun elemen yang perlu ada dalam rancangan perniagaan. Dan yang keempat, menyediakan satu rancangan perniagaan. Jadi, rancangan perniagaan ini kamu akan sediakan dalam kertas 3 SPM. Okay, jadi, ada 4 perkara yang kamu perlu tahu. Yang pertama, definisi. Kedua, kepentingan. Ketiga, format ataupun elemen yang ada dalam rancangan perniagaan. Dan yang keempat, kamu perlu sediakan rancangan perniagaan. Okay, jadi, apakah yang dimaksudkan dengan rancangan perniagaan? Jadi, rancangan perniagaan ini adalah satu dokumen bertulis. Jadi, maknanya mesti bertulis. Orang lain dapat lihat, dapat baca. Kita pun dapat rujuk semula yang menerangkan maklumat perniagaan yang kita jalankan secara menyeluruh dan juga terperinci. Jadi rancangan perniagaan adalah dokumen bertulis tentang maklumat perniagaan. Okey, apakah kepentingan kita untuk menyediakan rancangan perniagaan ini? Jadi kepentingannya yang pertama, memberi peluang kepada usahawan menilai projek yang dirancang dengan teliti. Di mana jika kita menyediakan rancangan perniagaan, kesilapan ketika menguruskan perniagaan dapat dikurangkan. Kerana rancangan perniagaan ini boleh dijadikan sebagai satu garis panduan kepada kita dalam menjalankan perniagaan. Jadi maknanya kita dapat menilai projek dan juga kesilapan dapat dikurangkan sebab kita dah fikir dulu tentang rancangan perniagaan yang kita nak jalankan. Okey, yang kedua, kita dapat merancang keperluan sumber perniagaan seperti sumber manusia, berapa orang pekerja yang kita nak, sumber fizikal, apa peralatan yang kita perlukan, dan adakah kita memerlukan sumber pembiayaan. Jadi maknanya ini kita dah rancang semasa kita menyediakan rancangan perniagaan. Jadi perancangan yang teliti dalam mengagihkan keperluan sumber perniagaan ini dapat membantu kita menjalankan operasi perniagaan dengan lebih sistematik dan juga lebih jelas lagi. Okey, yang ketiga, kepentingannya ialah kita dapat menjangka risiko ataupun masalah-masalah yang mungkin timbul semasa kita melaksanakan projek perniagaan. Jadi, risiko seperti kekurangan modal, pemilihan lokasi yang tidak strategik dapat dikurangkan. Sebab ini kita dah fikirkan semasa kita menyediakan rancangan perniagaan. Jadi, maknanya dalam masa yang sama, semasa kita menyediakan rancangan perniagaan, kita dapat menjangkakan masalah-masalah ataupun risiko yang mungkin berlaku. Jadi kita boleh berfikir untuk menangani risiko ini jika berlaku dalam perniagaan kita. Okey, yang keempat, dapat memberi gambaran sama ada perniagaan yang kita rancang itu berdaya maju ataupun sebaliknya. Jadi, maknanya gambaran perniagaan kita ni yang mempunyai potensi ataupun berdaya maju dapat meyakinkan pelabur ataupun pihak bank ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam masa yang sama, sebenarnya dia memberi gambaran juga kepada usahawan tentang perniagaan mereka, sama ada berdaya maju ataupun sebaliknya. Dan yang akhir sekali, kepentingan rancangan perniagaan ini adalah dapat meyakinkan pihak pelabur ataupun pihak bank ataupun sumber
pembiayaan kita, ya, katakanlah kita nak buat pinjaman. Jadi, ya, jika mereka melihat rancangan perniagaan kita, mereka boleh melihat tentang penyata ahli tunai, iaitu kemampuan kita menjelaskan hutang perniagaan kita, ya, ataupun melihat anggaran pendapatan kita, ya, dalam menentukan keuntungan perniagaan. Jadi maknanya kita punya rancangan perniagaan kita ini boleh meyakinkan pihak pelabur ataupun pihak bank sama ada nak melabur ataupun nak memberi pinjaman kepada perniagaan kita, ya. Jadi tanggapan positif pihak pelabur terhadap prestasi perniagaan ini, ya, dapat membantu perniagaan memperoleh sumber keuangan yang diperlukan. Okey, seterusnya tadi yang ketiga tentang format rancangan perniagaan. Jadi untuk format ni cikgu hanya memberikan elemen-elemen yang perlu ada dalam rancangan perniagaan. Cikgu takkan huraikan sebab semua ni akan terhurai, akan dihuraikan dengan lebih terperinci semasa kamu menyediakan kertas 3 SPM nanti. Jadi elemen yang perlu ada dalam rancangan perniagaan ataupun format yang ada dalam rancangan perniagaan, yang pertama, kamu perlu ada ringkasan eksekutif. Okey, rancangan eksekutif ni ialah kita memberi gambaran ringkas yang spesifik tentang keseluruhan perniagaan kita. Dia macam jadi kalau kita nak bagi rancangan perniagaan ini kepada sumber pembiayaan kita, kita nak buat pinjaman, maknanya ringkasan eksekutif ni mesti mampu menarik minat mereka untuk melihat elemen-elemen lain yang ada dalam rancangan perniagaan. Okey, jadi yang kedua yang perlu ada ialah pengenalan, iaitu tujuan kenapa kita menyediakan rancangan perniagaan tersebut. Okey, yang ketiga, latar belakang perniagaan, sama ada latar belakang perniagaan kita dan juga latar belakang pemilik perniagaan. Jadi yang keempat ni latar belakang pemilik, yang ketiga ni adalah latar belakang perniagaan. Kalau ada rakan kongsi, maknanya masukkan sekali dalam latar belakang pemilik. Okey, yang kelima ialah kedudukan tapak projek, ataupun berkaitan dengan lokasi projek. Yang keenam, objektif projek. Okey, yang ketujuh rancangan pentadbiran. Lepas tu yang ke-8 rancangan operasi. Yang ke-9 rancangan pemasaran. Yang ke-10 rancangan keuangan. Yang ke-11 penutup, dan yang ke-12 perlu ada lampiran yang iaitu dokumen-dokumen yang menjadi sokongan kepada perniagaan kita, seperti dokumen kita punya dokumen penubuhan perniagaan, pendaftaran perniagaan, lesen perniagaan. Okey, kita perlu lampirkan. Jadi yang di sini dalam rancangan perniagaan ini, rancangan pentadbiran, operasi, pemasaran ini, kita perlu serta rancangan perniagaan keuangan ini kita perlu buat dengan teliti supaya dia dapat memberi gambaran tentang perniagaan kita. Jadi itu antara 12 elemen yang perlu ada dalam rancangan perniagaan yang akan kita bincangkan dengan terperinci semasa kita menyediakan kertas 3 SPM nanti. Okey, itu saja tentang bab 7 ni yang perlu kamu ketahui. Okey, sekian, terima kasih.